Jadi seterusnya adalah cikgu ingin menjelaskan tentang peranan reka bentuk landscape. Okey, di sini ada sebuah nota yang cikgu akan beri kepada semua pelajar di luar sana. Jadi kamu boleh refer kepada nota tersebut. Okey? Baiklah, ia berkaitan dengan peranan reka bentuk landscape. Okey, kamu tahu tak apakah ia peranan reka bentuk landscape? Cikgu akan jelaskan, okey? Baiklah, seterusnya cikgu akan menerangkan tentang peranan reka bentuk landscape. Ianya ada 6 perkara. Yang pertama ialah merancang menghias ruang landscape dengan menitik beratkan aspek dan fungsi berdasarkan elemen dan prinsip-prinsip rekaan dalam reka bentuk landscape. Ianya bermaksud kepada apa-apa yang kita lakukan dalam pelbagai projek ke, kita buat kerja rumah ke, kerja sekolah ke, kita first kali kita kena merancang. Baiklah, kalau dengan adanya perancangan tersebut, kerja kita akan lebih mudah. Okey, yang kedua ialah memastikan ruang tersebut dapat berfungsi seperti yang dikehendaki dan bersesuaian dengan keperluan manusia. Contohnya, cikgu ada sebuah kawasan landscape yang di mana dia mempunyai tanah yang tidak rata ataupun tanah dia bertakung air. Kamu rasa berfungsi tak kalau cikgu nak buat tempat kita beriadah di kawasan tersebut? Mestilah tidak, kan? Jadi kita kena mengetahui dulu apakah fungsi dan keperluan manusia terhadap kawasan tersebut. Okey, yang ketiga pula, mendapatkan maklumat yang diingini oleh pelanggan mengikut peruntukan projek dan fungsi ruang tersebut hendak digunakan. Ini adalah bermaksud, okey, kita sebagai pereka reka bentuk landscape, kita akan berjumpa dengan pelbagai jenis pelanggan, pelbagai kriteria pelanggan. Jadi kita akan macam dengar dulu maklumat dia. Contohnya dia ada idea di mana dia nak letak, pondok dan di mana dia nak letak kerusi, pokok. Jadi kita akan macam kita akan ambil maklumat daripada dia dan kita memberi pula idea kita untuk melengkapkan reka bentuk tersebut. Yang keempat pula ialah memastikan reka bentuk selaras dengan struktur mekanik dan elektrik melalui penyediaan lukisan pelan dan spesifik untuk kontraktor. Ia bermaksud kepada kita sebagai pereka landscape, kita haruslah membuat pelan lukisan supaya ia memudahkan kerja-kerja kontraktor untuk menyambungkan elektrik atau membuat tapak ataupun nak pasang mozaik ke. Jadi ia dapat menjimatkan masa, malahan dapat memudahkan kerja-kerja kontraktor. Okey, seterusnya ialah kelima, memastikan setiap reka bentuk yang dihasilkan memenuhi standard dan mendapat kelulusan daripada pihak berwajib. Ianya berkaitan dengan kalau kita nak membuat sesuatu reka bentuk landscape kepada satu tempat, kita kena tahulah tempat itu bahaya ke tidak. Jadi dengan adanya meminta kelulusan yang berwajib, kita dapat kita tidak membazir waktu, kita tidak membazir barang-barang yang kita telah beli. Poin yang terakhir itu poin ke-6. Yang poin yang ke-6 ialah memastikan ruang yang dibina mengikut spesifikasi dan kerja gerak berada dalam jadual perancangan serta perbelanjaan pembinaan ruang tidak melebihi peruntukan pelanggan. Baiklah, seperti yang poin yang ketiga, perlulah mendapatkan maklumat daripada pelanggan, betul tak? Jadi pelanggannya akan memberi wang kepada kita untuk membeli barang-barang yang perlu kita reka landscape tersebut. Jadi dengan mengikut jadual perancangan, kita akan memudahkan kerja tersebut dan menjimatkan duit pelanggan-pelanggan kita dan ia dapat hasilkan dengan baiklah. Tidaklah seperti ada penambahan ke, pengurangan ke, ataupun ia tidak teratur ke. Jadi dengan adanya jadual perancangan, kita punya kerja lebih teratur. Okey, baiklah, sekarang cikgu nak mengkaji adakah kamu faham tentang peranan reka bentuk landscape. Baiklah, sekarang cikgu nak kenalkan kamu kepada pereka A. Ini adalah pereka A, iaitu kawan cikgu, seorang lelaki, telah mereka sebuah landscape di pejalan kaki di Jalan Tun Abdul Razak, iaitu di sini. Kedua ialah pereka landscape kawan cikgu juga, seorang wanita, dia telah mereka yang B di sebuah jalan Tun Ismail. Jadi antara kedua ini, yang A dan yang B, yang mana satu yang kamu rasa lebih bagus, lebih harmoni dan mengikut peranan pereka landscape? Kamu pilih A atau B? Bagi cikgu akan pilih A. Kerana kamu lebih tengok ia lebih teratur dan dia mempunyai jadual perancangan yang baik dan mengikut aspek dan fungsi yang bagus untuk semua kehendak manusia. Okay. Kalau bagi yang B pula, kalau kamu lihat, dia menggunakan jenis pokok yang sama dan tidak ada penjalan kaki yang baik, dan dia juga membuat
landscape tersebut di kawasan longkang, iaitu saluran air yang besar. Okey, faham tak? Kita akan ke topik seterusnya.